Tadi terputus. Jadi kita sambung semula. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu, dan kami tidak berkata wala naqulu, dan kami tidak berkata la yadurru ma'al imani dhanbun, tidak memberi mudarat seorang yang melakukan dosa ketika mana dia beriman, liman amilahu, orang yang bagi mereka yang melakukan dosa. Ini jadi saya minta maaf tadi sebab ada kawan daripada Indonesia dia telefon. Tidak kami berkata bahawasanya tidak memberi mudarat kalau kita lakukan dosa dengan ada padanya iman. Ini bahaya ni. Sebab setengah daripada sebab bagi menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan ni, dengan sebab kita kata bahawasanya seorang itu selagi mana ada iman dalam hati dia, jadi tidak memberi mudarat pada apa-apa yang dia kerjakan daripada perkara dosa. Ini bahaya. Sebab seolah-olah macam menjadi sebagai kita kata mengambil kesempatan. Sekiranya seorang itu beriman, tidak akan memberi mudarat pada dia dosa yang dia buat. Ini seolah-olah macam jadi sebagai tiket untuk seorang itu buat apa-apa dosa. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ditegaskan bahawasanya orang yang melakukan dosa, walaupun dalam keadaan dia beriman sekalipun, akan tetap kena dosa, tetap kena murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak taubat, akan masuk neraka. Maknanya tidaklah seorang itu kalau dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Allah Taala, tapi dengan sebab dia ikut nafsu dia buat perkara dosa, itu akan memberi mudarat pada agama dia juga. Tapi tidaklah sehingga jatuh kufur, sehingga dia menghalalkan perkara yang haram ataupun dia mengharamkan perkara yang halal. Itu baru jadi kufur. Jadi saya tak tahu sama ada yang sebelum ini dia sempat untuk rekod ke ataupun tidak. Saya tak pasti. Terputus tadi dengan sebab kawan yang telefon. Walaupun demikian, kita sambung lagi perkataan kita ini. Kitab kita berkait dengan fasal adab sesama Muslim pula. Jadi yang terdahulu kita bacanya berkait dengan beriman pada Quran, wala nakhudhu fillahi wala numari fi dinillahi wala nujadilu fil Qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin wa nazala bihi ar-ruhul aminu fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqina wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimina wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Tadi yang kita baca tadi. Tak pasti sama ada sempat masuk ke ataupun tidak sempat nak tadi. Fasal seterusnya iaitu adab sesama Muslim. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Ini adab sesama Islam ni.
dan juga nasihat, lebih kepada nasihat lah. Maksudnya kami berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang yang berbuat baik di antara orang beriman, dan agar memasukkan mereka ke dalam syurga kerana kasih-Nya. Tetapi kami tidak boleh memastikan hal ini dan kami tidak dapat menyatakan dengan nyata bahawa sesuatu pasti akan terjadi dan bahawa mereka pasti akan masuk ke dalam syurga. Kami memohon pengampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa di antara orang beriman, dan meski kami takut pada mereka, kami tidak putus asa mengenai mereka. Kami takut pada mereka itu, alaihim, ke atas mereka, bukan pada mereka. Kami takut ke atas mereka, bukan pada mereka tu. Takut pada mereka tu macam kita takut pada singa tu. Alaihim, maknanya kita takut atas mereka itu terkena bala Allah Subhanahu Wa Taala, terkena azab Allah Taala di akhirat esok. Itu makna dia. Wa narju lil muhsinina, dan kami berharap, kami berdoa lil muhsinina, yakni sabit bagi orang yang muhsin, orang yang beriman dan elok iman dia, minal mu'minina, daripada orang yang beriman tadi, an ya'fu anhum, bahawa Allah Ta'ala mengampuni segala dosa mereka. Ini ialah akidah kita sama-sama Islam. Kita saling rahmat, merahmati antara Islam sama Islam. Ini setengah daripada cabang akidah. Yani sehingga jangan ada saudara kita disakiti oleh anggota badan kita. Dan rahmat, kita berdoa supaya Allah Ta'ala merahmati semua. Wa yudkhiluhumul jannata, dan semoga Allah Ta'ala memasukkan mereka itu syurga, birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berlaku pada hadis Nabi SAW juga, yang mana Nabi kata seorang itu tidak akan masuk syurga dengan sebab amal, dengan sebab amal yang mereka lakukan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana dengan baginda Rasul? Nabi pun kata, aku pun tidak masuk syurga dengan sebab amalku. Jadi sahabat tanya, bagaimana orang Muslim itu, orang Islam mukmin masuk syurga? Jadi Nabi kata, masuk orang Islam itu ke dalam syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala na'manu alaihim, dan kami tidak sekali-kali menjamin bahawa mereka itu semuanya akan masuk syurga. Tidak. Tidaklah kata semua orang Islam itu akan terus masuk syurga, tidak. Orang yang melakukan dosa akan kena bakar dulu. Kalau sekiranya Allah tak ampunkan dosa dia di akhirat. Tapi yang pastinya orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan masuk syurga. Orang yang syirik pada Allah Taala atas dunia dan dia mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-kali tidak akan masuk syurga dia, dan dosa dia pun tidak akan diampunkan di akhirat esok. Adapun orang yang melakukan dosa sama ada dosa kecil ataupun dosa besar selain daripada dosa syirik, jadi harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemurahan dia untuk nak mengampunkan segala dosanya tadi dan masukkan dia ke dalam syurga. Walaupun banyak mana sekalipun dosa, sekiranya Allah Ta'ala nak ampunkan di akhirat esok, dia akan ampunkan dan masuk syurga dengan mudah sahaja. Tapi dosa syirik, sekali-kali Tuhan tak akan ampun selagi dia tidak taubat sebelum daripada mati dia tu. Kalau dia bawa dosa syirik ke akhirat, akan tetap syirik itu, dosa syirik itu ada dan tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ada sebut dalam Quran. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan tidak kami menjaminkan, menyaksikan bagi mereka itu, wajib bagi mereka itu masuk syurga terus, tidak. Yang ni kami harap
Kata Imam Abu Ja'far Tahawi, kami harap semuanya orang Islam tadi, mukmin tadi dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi bukannya orang Islam itu dia akan masuk syurga secara direct sekiranya ada baginya dosa. Melainkan orang yang tak ada baginya dosa, itu lainlah, dia akan direct. Ada ahli syurga yang masuk tanpa hisab, ada ahli syurga yang masuk dengan sebab syafaat pun ada, walaupun dia ada dosa. Tapi ada juga ahli syurga yang masuk neraka dulu dengan sebab dosa dia Tuhan tidak ampun, kena masuk neraka dulu, kena bakar selama mana tempoh dosa dia tu. Selepas daripada itu dia akan masuk syurga. Dan sabit dalam hadis Nabi, tidak akan kekal orang Islam itu dalam syurga. Tidak akan kekal. Maknanya sekiranya ada satu zarah sekalipun di dalam hati dia iman, maknanya dia akan masuk syurga. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan tidak sekali-kali kami menyaksikan mereka itu wajib masuk syurga, tidak. Kalau dengan ada pada mereka itu dosa lah. Wa nastaghfiru li musiihim, dan kami mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat tu. Ini adalah tanggungjawab kita lah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, yang kita selalu doa tu. Selalu berdoa, Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu yang kita biasa doa tu. Minta ampun pada dosa kita, dosa dua ibu bapa kita, dan dosa sekalian orang Islam, sama ada mereka itu yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Wa nakhafu alaihim, dan kami takut atas mereka itu. Kami bimbang. Ini sifat orang Islam, dia saling berbimbang atas saudara dia. Bimbang, takut mereka itu kena bala Allah Ta'ala. Bimbang, takut. Kalau di atas dunia ini, bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan mengikut bagi qada qadar dia. Kalau di akhirat pun bimbang juga. Bimbang dengan orang mukmin muslim ini, sekiranya Allah Ta'ala masukkan mereka itu dalam neraka, bimbang. Itu sifat orang Islam. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu melebihkan kepada orang lain lagi. Mereka itu melebihkan diri atas orang lain. Wala nuqannituhum, dan sekali-kali kami tidak kunut, yakni kami tidak menjadikan mereka itu sebagai mereka yang putus asa. Tidak sekali-kali kami memutus asakan mereka. Kami cuma kata bahawasanya, kami menyatakan bahawasanya rahmat Allah Ta'ala itu luas, pengampunan Allah Ta'ala luas. Jadi dengan sebab itulah orang Islam sesama Islam, dia senantiasa merahmati antara satu sama lain, menjaga antara satu sama lain. Tidak menjadikan orang Islam sama Islam itu dalam keadaan sempit. Tidak. Saling meluaskan. Kita sambung lagi. Wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil islami wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Ini perkara penting bagi nasihat yang terdapat di dalam kitab akidah ini. Dia lebih sedikit kepada tasawuf ni. Maksudnya kepastian dan keputusasaan
kedua-duanya dihapuskan daripada agama. Bukan daripada perkara agama ni. Tetapi jalan yang benar bagi ahli kiblah terletak di antara keduanya, iaitu orang harus takut kepada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga harap atas kasih sayang Allah Taala. Ini sambungan daripada perkataan tadi yang mana orang Islam sama Islam saling merahmati. Macam mana sekalipun, wal amnu, dan rasa aman, wal iyasu, rasa aman daripada ghadabillah. Ni tak boleh. Ini diterangkan kalau dalam kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin, kita baca bahagian Al-Qawadih. Dalam bab Aqabatul Qawadih, bukit yang Al-Qawadih maknanya yang mencederakan bagi amal. Dia ada dua, iaitu perasaan ini bukan berkait dengan Aqabatul Qawadih. Ini Aqabatul Bawa'is. Aqabatul Bawa'is iaitu bukit yang membangkitkan bagi buat amal, gemar bagi buat amal. Yang pertamanya iaitu tarhib dan juga targhib. Tarhib tu maknanya menakutkan, dan yang keduanya ialah menggemarkan. Jadi makna wal amnu dan rasa aman, bahawasanya dia tidak akan terkena dosa, ini bahaya. Seorang itu kalau dia rasa aman, bimbang nanti takut dia terjatuh ke dalam maksiat tanpa sedar. Dia nak kena ada juga hati-hati tu. Wal iyasu, dan iyas tu maknanya putus asa pun tak boleh. Terlampau putus asa, takut pada Allah Ta'ala. Misalnya tarhib. Tarhib tu maknanya menakutkan. Hati manusia ini apabila dia terlampau takut, dia akan jadi negatif, banyak negatif. Jadi tak boleh rasa tak terkena langsung murka Tuhan, dan tak boleh seorang itu dalam keadaan dia senantiasa rasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bala yang Tuhan nak berikan. Tak boleh. Yang qulani an millatil Islam, ini tidak terdapat dalam agama Islam. Sebagaimana yang Tuhan kata, la tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa kepada rahmat Allah Ta'ala dan juga keluasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Wasabilul haqqi, dan jalan yang sebenar. Mana? Bainahuma, ada di antara keduanya, iaitu bukan terasa aman langsung dan bukannya terasa takut langsung. Dia ada di tengah-tengah dia tu. Li ahlil qiblati, bagi ahlil qiblah, bagi orang yang beragama Islam, orang yang betul-betul mengikut bagi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia lah. Tidak sekali-kali kita rasa aman bagi murka Tuhan, dan tidak sekali-kali kita rasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan melampaui dia dalam melakukan sesuatu dengan sebab rasa aman tu. Dia buat semuanya hingga akhirnya akan langgar perintah Allah Taala. Satu lagi, takut itu dia akan menjadikan seorang itu senantiasa negatif dan lari daripada rahmat Tuhan pula. Kita baca sikit lagi. Wala yakhrujul abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Dan seorang itu tidak keluar kepada keimanan. Yang maknanya seorang itu tidak akan jadi kufur kecuali dengan mengingkari atas apa-apa yang dibawakan kepada mereka. Wala yakhrujul abdu, tidak sekali-kali juhud adkhalahu fihi,
apa yang terdapat di dalamnya, melainkan dia menolak langsung. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak cakap di sini, tapi tidak boleh nak itu sebab banyak luar perkara-perkara luar yang masuk. Telefon banyak masuk ni. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah dimesejkan kepada saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat nak jawab dulu. Mungkin kita jawab pada hari Sabtu nanti, insya-Allah taala. Sebab ada beberapa musyarakah yang ada di sini. Rasanya setakat itu dululah. Semoga apa yang ada pada hari ini bermanfaat, dan saya minta maaf banyak-banyak atas putus siaran tadi semua dan gangguan yang ada tengah jalan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.